Negeri Terengganu mempunyai ramai tokoh ulama Silam yang banyak berjasa dan memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam. Salah seorang tokoh yang telah banyak terlibat dengan aktiviti penyebaran ilmu Islam ini adalah Syekh Abdul Malik bin Abdullah. Syekh Abdul Malik bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Tok Pulau Manis adalah ulama tersohor di Terengganu. Tarikh kelahirannya tidak diketahui dengan jelas tetapi dianggarkan sekitar tahun 1060 Hijrah. Beliau dilahirkan di sebuah kampung yang agak jauh dari Pekan iaitu Kampung Pauh Ulu, Terengganu. Tok Pulau Manis berketurunan Syarif Muhammad yang berasal daripada Baghdad. Semasa kecil, beliau ditimbang dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Sifat-sifat yang menunjukkan beliau akan menjadi seorang yang berguna terserlah semasa beliau masih di bawah asuhan keluarganya lagi. Tarikh meninggal Syekh Abdul Malik bin Abdullah yang tercatat pada makam beliau pula adalah munasabah dan tidak dipertikaikan oleh mana-mana pihak, iaitu pada tahun 1149 Hijrah, iaitu ketika usia beliau telah mencecah kira-kira 85 tahun. Latar belakang keluarga Syekh Abdul Malik yang sememangnya cintakan ilmu telah mendorong beliau untuk mengembara mencari ilmu sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Syekh Abdul Malik mempunyai 2 peringkat pengajian iaitu pencarian asas ilmu agama di Jawa dan Aceh, manakala pada peringkat pengajian yang lebih tinggi di Mekah dan Madinah. Guru pertama Syekh Abdul Malik adalah bapanya sendiri iaitu Abdullah bin Syekh Abdul Kahar. Sebelum berhijrah ke negeri lain, beliau juga menuntut ilmu dengan ulama tempatan. Ketika berumur 20 tahun, Syekh Abdul Malik telah menuntut ilmu di Jawa dan Aceh selama 10 tahun sehingga umurnya mencecah 30 tahun. Aceh yang ketika itu merupakan pusat keilmuan di Kepulauan Melayu juga terkenal sebagai Serambi Mekah. Syekh Abdul Malik bersama-sama dengan beberapa orang sahabatnya terus menuju ke Madrasah Syekh Abdul Rauf Al-Singkil setibanya mereka di Aceh. Madrasah tersebut merupakan madrasah yang dimiliki oleh seorang ulama terkenal Aceh iaitu Syekh Abdul Rauf Al-Singkil. 10 tahun menuntut di Aceh, sekitar tahun 1680 Masihi, ketika beliau berumur 30-an, beliau telah berhijrah ke Mekah atas perintah gurunya agar meneruskan pengajian yang lebih tinggi. Dikatakan bahawa Syekh Abdul Malik merupakan antara penduduk terawal tanah Melayu yang menuntut di Mekah. Pada usianya mencapai 40-an, beliau telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Mekah untuk kembali ke kampung halamannya. Kepulangannya dipercayai adalah disebabkan oleh kewafatan gurunya iaitu Syekh Ibrahim Al-Qurani pada tahun 1960 Masihi. Beralih pula kepada perkembangan kerjaya Syekh Abdul Malik bin Abdullah. Sudah tidak asing lagi bahawa Syekh Abdul Malik adalah seorang sarjana terkenal dalam pelbagai bidang. Beliau juga seorang syatariyah dan syadaliyah. Dalam penulisan, beliau telah menulis beberapa buku untuk kegunaan di tempat pengajian. Buku ulungnya adalah Syarah Hikam Melayu, terjemahan dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang juga merupakan seorang sarjana tarikat Syadaliyah. Apa yang menarik, buku ini masih lagi digunakan di masjid-masjid tertentu hingga sekarang. Selain itu, Syekh Abdul Malik juga adalah merupakan seorang mufti dan penasihat agama kepada Sultan. Beliau bertugas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan undang-undang Islam seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah buku berjudul Risalah Naqli yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik sendiri, yang mana buku tersebut membincangkan masalah jumlah jemaah dalam solat Jumaat. Alangkah menariknya perkembangan kerjaya seorang Syekh Abdul Malik ini yang cukup sesuai dengan perwatakan beliau. Syekh Abdul Malik bin Abdullah bukan hanya berperanan sebagai mufti atau penasihat agama, tetapi juga beliau mengarang beberapa buku sebagai bahan pengajaran kepada murid-muridnya dan juga sebagai panduan masyarakat pada zamannya. Beliau adalah pelopor sastera agama di Terengganu dan boleh dinobatkan sebagai pelopor perintis zaman kesusasteraan Terengganu di Terengganu. Beliau merupakan seorang ulama yang telah memulakan keilmuan di Terengganu. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahawa
Kejayaan Syekh Abdul Malik ini sangat berkembang sepanjang hayat beliau yang mampu menggalas beberapa kejayaan dalam satu masa. Eloklah untuk kita contohi usaha kerja keras beliau dalam meneraju dunia dakwah dan kita terapkan pada masa kini. Setiap tokoh ilmu pasti ada peranan mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui, Tok Pulau Manis atau Syekh Abdul Malik bin Abdullah sangat hebat dalam pelbagai bidang, terutamanya ilmu fiqh dan tasawuf. Antara peranan beliau sebagai tokoh ilmu, beliau telah menerbitkan satu karya syarahan dari kitab Matan Hikam karya Imam Taj ad-Din Ata'alallah Al-Sakandari. Kitab tersebut diberi nama Hikam Melayu. Selain menghasilkan kitab Hikam Melayu, beliau juga ada mengarang beberapa kitab dari bidang fiqh, iaitu kitab Al-Kifayah, Risalah An-Naqli dan juga Risalah Kaifiyah Niyah. Selain dari mengarang buku, beliau juga menjadi seorang pelopor kepada pengajian pondok di Terengganu dan menyebarkan ilmu-ilmu yang diperolehi olehnya ketika beliau menuntut ilmu di Mekah dan Madinah. Setelah menjadikan Kampung Pulau Manis sebagai pusat pentadbiran dan kerohanian Islam, beliau menjalankan tugas beliau sebagai guru. Beliau menggunakan buku-buku yang telah dikarangnya dan juga buku-buku yang telah dibawa dari Mekah dan Aceh sebagai bahan pengajian. Dengan ini, beliau telah melahirkan ramai ulama-ulama yang hebat. Sumbangan beliau sama ada dalam bentuk pengajaran kepada masyarakat, penghasilan kitab-kitab agama dan penasihat agama kepada Sultan telah meninggalkan kesan yang begitu besar kepada perkembangan Islam di Terengganu. Antara usaha Syekh Abdul Malik bin Abdullah yang telah memberi kesan sehingga ke hari ini ialah mengasaskan sistem pengajian pondok secara tradisi dan terawal di Terengganu. Beliau juga telah membina rumahnya berhampiran dengan Masjid Kampung Pulau Manis. Murid-murid beliau bukan sahaja tertumpu kepada rakyat Terengganu, ada juga datang dari negeri-negeri yang lain. Pengajian yang diasaskan oleh Syekh Abdul Malik bin Abdullah ini menggunakan model pengajian yang sama dengan Masjidil Haram yang berpusat di masjid. Pengajiannya pula merangkumi ilmu fiqh, usuluddin, tasawuf, tafsir hadis, nahwu sharaf dan sastra keagamaan. Penguasaan terhadap ilmu nahwu dan saraf sangat dititikberatkan kerana pelajar-pelajar perlu memahami kitab-kitab berbahasa Arab. Sumbangan Syekh Abdul Malik bin Abdullah kepada pendidikan Islam. Syekh Abdul Malik bin Abdullah merupakan seorang pelopor kepada pengajian pondok secara tradisi dan tertua di Terengganu. Tidak lama selepas Syekh Abdul Malik bin Abdullah memulakan pengajian, ramai pelajar yang datang dari segenap pelosok negeri untuk berguru dengan beliau. Selain menjadi pusat pendidikan Islam yang terawal, kawasan pengajian Syekh Abdul Malik bin Abdullah ini juga telah dipenuhi dengan kitab-kitab yang digunakan sebagai bahan pengajaran dan rujukan. Hasil daripada pengasasan sistem pengajian pondok oleh Syekh Abdul Malik bin Abdullah di Terengganu, telah lahir ramai ulama-ulama yang hebat dan tradisi pengajian pondok di Terengganu yang diasaskan oleh beliau diteruskan pula oleh keturunan dan murid-murid beliau. Kesimpulannya, telah banyak peranan dan sumbangan Syekh Abdul Malik bin Abdullah khususnya di negeri Terengganu. Ini termasuklah ajaran agama Islam di kalangan umat Islam di Terengganu. Pada akhir abad ke-14, pendidikan bahasa Arab di Terengganu telah mencapai era baharu dengan penubuhan sekolah pondok di sekitar Kuala Terengganu. Kesan daripada itu, terdapat 12 pondok yang telah berjaya ditubuhkan di sekitar Kuala Terengganu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.